ataupun cara untuk melakukan CPR ataupun cardiopulmonary resuscitation, ataupun yang lebih dikenali sebagai bantuan pernafasan mulut ke mulut. Okey. Sebelum kita melakukan CPR ini, kita perlulah untuk mengenal pasti dahulu keadaan mangsa. Kerana CPR ini dilakukan untuk mangsa yang tidak sedarkan diri. Okey. Bagi mangsa yang tidak sedarkan diri tetapi mempunyai denyutan nadi dan masih bernafas, kita hanya perlu meletakkan mangsa dalam kedudukan pemulihan. Okey, bagi situasi di mana mangsa tidak sedarkan diri tetapi mempunyai kadar denyutan nadi, dia mempunyai kadar denyutan nadi tetapi tidak bernafas. Okey, kita hanya perlu beri hembusan sebanyak 2 kali kepada mangsa. Bagi situasi di mana mangsa tidak sedarkan diri dan tidak mempunyai denyutan nadi tetapi masih bernafas, kita hanya perlu memberi tekanan dari luar jantung sebanyak 30 kali kepada mangsa. Baik. Untuk situasi di mana mangsa tidak sedarkan diri, tidak mempunyai kadar nadi ataupun denyutan nadi dan tidak bernafas, kita perlu melakukan kedua-duanya, yaitu 2 kali hembusan dan juga 30 kali tekanan di luar jantung. Okey, lakuan ini ataupun teknik ini kita akan ulang sebanyak 3 kali, yaitu untuk kali pertama kita memberi hembusan sebanyak 2 kali dan kita diselangi dengan tekanan sebanyak 30 kali di luar jantung, dan kita ulang perkara tersebut sebanyak 2 kali. Baiklah, sebelum kita teruskan kepada simulasi, cara-cara untuk kita mengenal pasti sama ada mangsa itu masih bernafas ataupun tidak adalah melalui dengan 3 perkara ataupun dengan 3 cara, yaitu melalui penglihatan. Kita lihat sama ada dada mangsa masih ada kembang dan kecut dia. Seterusnya kita melalui rasa. Kita letakkan pipi berdekatan dengan hidung dan rasa sama ada mangsa masih bernafas ataupun tidak. Seterusnya adalah melalui pendengaran. Okey, kita pendengaran sama ada kita meletakkan telinga di hidung mangsa dan mendengar pernafasan mangsa. Okey, bagi kadar denyutan nadi, kita boleh mengetahui setelah kita memeriksa nadi di karotid dan juga radial, di mana karotid itu di tangan, di pergelangan tangan, dan radial itu di bawah dagu. Okey, setelah kita lakukan semua itu, mangsa masih lagi tidak menyedarkan diri, kita perlu melakukan CPR ataupun cardiopulmonary resuscitation. Okey, dalam keadaan mangsa tidak sedarkan diri sebelum kita lakukan CPR, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil berat, yaitu sinonimnya adalah Dr. ABC, DRABC, yaitu D yang membawa maksud kepada danger, yaitu kawasan sekeliling mangsa. Kita perlu pastikan kawasan sekeliling mangsa itu adalah selamat. Dan R merujuk kepada respon. Kita perlu menepuk bahu mangsa dan memanggil mangsa untuk mendapatkan respon daripada mangsa. Seterusnya adalah airways. Airways ini kita perlu memeriksa salur pernafasan mangsa sama ada benda asing yang boleh menghalang mangsa daripada bernafas. Dan seterusnya adalah B,
merujuk kepada B, yaitu breathing. Breathing ini ialah kita perlulah memastikan sama ada mangsa betul-betul tidak bernafas ataupun masih bernafas. Dan sekiranya kita sudah periksa semua itu, barulah kita melakukan CPR. Oke. Seterusnya kita akan teruskan dengan simulasi. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan simulasi. Simulasi untuk melakukan CPR. Jadi bantal ini saya andaikan sebagai mangsa. Simulasi ini adalah untuk mangsa yang tidak sadarkan diri, tidak mempunyai masih tidak bernafas dan juga tidak mempunyai denyutan nadi. Baiklah. Bagi mangsa yang tidak sadarkan diri, tidak bernafas dan tidak mempunyai denyutan nadi, kita perlu melakukan 2 kali hembusan dan juga 30 kali tekanan luar jantung sebanyak 3 kali ulangan. Yaitu yang pertama kita perlu memberi hembusan sebanyak 2 kali. Seterusnya setelah membuat hembusan sebanyak 2 kali, kita perlulah memberi tekanan kepada mangsa di luar jantung mangsa sebanyak 30 kali, dan perkara ini akan diulang sebanyak 3 kali. Baiklah, bagi mangsa yang tidak sadarkan diri, pertama sekali kita perlu lakukan adalah pastikan pastikan salur pernafasan mangsa itu adalah lurus. Oke, kita perlu tutup hidung mangsa, dongakkan dagu mangsa supaya salur pernafasan mangsa terbuka. Jadi senang untuk kita memberi bantuan pernafasan kepada mangsa. Baiklah, saya ulang. Tutup hidung mangsa, dongakkan dagu dan buka mulut, kemudian kita berikan hembusan pernafasan sebanyak 2 kali. Oke. Seterusnya setelah kita lakukan hembusan, kita perlulah lakukan tekanan di luar jantung sebanyak 30 kali. Baiklah. Cara-caranya adalah kita andaikan sebagai dada mangsa. Jadi kedudukan tangan semasa kita melakukan tekanan pada luar jantung mangsa adalah setiap kita di antara dada nih, di bawah sternum nih, di bawah sternum ada kita ada di bawah sternum nih 2 jari daripada sternum dan sebelah kiri. 2 jari sebelah kiri kita letakkan tangan. Oke. Jadi 2 jari sebelah kiri dan kita letakkan tangan gitu. Oke. 2 jari sebelah kiri dan letakkan tangan. Oke. Kemudian kedudukan tangan, kedudukan kita perlulah ini dagu melebihi daripada bahu mangsa, dan juga tangan ini, tangan mestilah lurus. Ini tangan lurus, dan kita memberi tekanan sebanyak 30 kali kepada mangsa. Dia punya rentak adalah 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. Oke. Setelah kita lakukan tekanan di luar jantung, kita perlulah memberi semula hembusan sebanyak 2 kali.
tutup hidung mangsa, dongakkan dagu, buka mulut dan hembus. Oke, baiklah. Kemudian lakukan semula tekanan sebanyak 30 kali. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Oke. Terusnya bagi hembusan lagi kali kedua untuk kali yang terakhir, tutup hidung mangsa, dongakkan kepala dan juga buka mulut mangsa. Oke. Terusnya tekanan untuk kali terakhir. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Baiklah, setelah selesai kita perlulah memeriksa semula pernafasan mangsa dan juga nadi mangsa. Kita boleh periksa dengan letakkan pipi di hidung mangsa. Pipi di hidung mangsa, dan juga kita boleh dengar, dan juga kita lihat dada mangsa sama ada dia bernafas ataupun tidak, ada ditemukan nadi ataupun tidak. Oke, seterusnya kita perlulah cek nadi mangsa, yaitu pada karotid dan juga radial. Oke, karotid dan juga radial. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana keadaan pemulihan setelah mangsa selesai diberi bantuan CPR. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan keadaan di mana posisi pemulihan selepas kita melakukan CPR. Oke, apa yang kita perlu lakukan adalah tangan kanan di sini. Oke, tangan kiri letak di sebelah pipi. Letak di sebelah pipi. Tangan. Oke, letak di sebelah pipi. Kemudian kaki sebelah kiri di dan tolak mangsa gitu. Oke, pastikan ini tangan kanan tidak tertindih, dan ini tangan kiri di sini dan melekat di pipi. Dapat makan. Oke. Ini merupakan keadaan pemulihan selepas kita melakukan bantuan CPR kepada mangsa yang tidak sadarkan diri. Sekian, terima kasih.